Ya, itu dia. Welcome back Borak Kopi Tiam. Bertemu kembali Borak Kopi Tiam. So, rasa macam penat juga lepas tadi kan? Baru exercise sikit dah penat dah. Tapi lepas break tadi tu memang kita sambung lama kan. Ya, sampai betul. ke saat ni je baru kita duduk kan. So hari ni macam-macam kita dengan Ustaz Hanafi tadi. Yep. Belajar secara rohani. Yep. Secara fizikal pun dah juga. Yep. Dan sekarang ni Mak Dan, kita dengan siapa ni Mak Dan? Kita sekarang ni bersama seorang ketua pegawai eksekutif NGO Islamic Relief Malaysia. Kita bersama dengan Zairul Syafuddin Zainal Abidin ataupun Bro Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat Zairul? Alhamdulillah. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, insyaAllah. Alhamdulillah. Belajar dari coach tadi macam-macam juga. Tadi ikut juga? Dah ikut tadi belakang dekat belakang kamera? Ada exercise je? Okey, kalau nak tahu sebenarnya Bro Zairul ni sebenarnya orang yang orang kuat dikatakan memang membanting tulang kan untuk membuat kerja-kerja amal dan sebagainya bersama dengan NGO. Sebenarnya bila bercakap tentang NGO ni kan, kita pun tengok sekarang ada banyak NGO di luar sana. Betul. Tapi macam Bro Zairul sendiri kan, bila bermula untuk sertai aktiviti-aktiviti dengan NGO? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih kerana menjemput saya di sini. Sama-sama. Dan jadi sukarelawan ni sejak 40 tahun yang lepas. Wow. Semasa di zaman universiti lagi, kita mula rasa prihatin dan berfikir bukan menjaga tepikan orang lain, tapi dengan semangat Ramadan yang ada ini, cakna dan mengambil maklum. Kalau rasa ada orang susah, kawan-kawan susah dan sebagainya, kita fikir macam mana nak tolong. So dah 4 dekad lah. 4 dekad ya. Kalau orang buat konsert tu dah boleh buat konsert tu lah sebab dah 4 dekad. Okey, tapi kalau kita nak kembali sedikit pada kisah dulu, apakah permulaan 40 tahun lepas tu, macam mana nak mulakan? Well, saya ditakdirkan belajar di Amerika Syarikat. Pada umur 18 tahun telah didedahkan kepada suasana di luar. Pada masa itu tak adalah email ke WhatsApp ke IG ke apa kan. Semuanya masih menulis surat. So bila berjauhan tu kita rasa kita terpaksa memikirkan macam mana cara nak survive. Termasuk juga berpuasa sehingga saya ingat 3:30 pagi, it was summer masa tu. 3:30 pagi sahur, 8:30 malam baru buka. Jadi kan berapa belas jam di US pada it was summer. Dan di situlah jadi antaranya yang saya buat ialah saya pergi sembelih ayam, saya supply ayam halal kepada masyarakat Islam di sana kan. Kemudian buat kerja-kerja membantu orang-orang tua dan sebagainya. So it started off daripada diri sendiri. Lepas tu duduk dalam persatuan pelajar pun it helps you, dia membina kita untuk menjadi seorang yang prihatin. So it just datang dari dalam lah. Baik. Faham. Tapi kalau macam kita banyaklah sebenarnya NGO sekarang ni. Tapi kalau NGO Islamic Relief sendiri, you punya sekarang ni punya macam tujuan utama ataupun you main punya fokus sekarang ni kepada apa sebenarnya? Okey, Islamic Relief ditubuhkan pada tahun 1984 ya di Birmingham di UK. Kampung kita. Tempat asal Mak Dan. Kampung kita. Saya nak cakap kampung saya tapi malah bukan. Tapi kampung kita semua. Kalau atas dunia kemanusiaan ni, wawasan kita ialah untuk mewujudkan dunia yang prihatin. We want to create a caring world. Betul. Kita nak orang yang kita bantu ini diupayakan dan kita nak semua masyarakat dunia bersatu untuk membantu orang yang susah. Itu wawasan kita dan tidak berubah. Oleh sebab itulah, selama 38 tahun ini, kita dah membantu lebih dari 45 buah negara, 133 juta orang tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Malahan ada di kalangan staf kita pun adalah orang bukan Islam. Tetapi mereka menghormati prinsip Islam itu sendiri. So sebenarnya kita punya rezeki Ramadan atau kita buat dalam bulan Ramadan ni macam NGO lain juga adalah sebahagian daripada projek-projek pembangunan yang kita buat di negara-negara luar, di 5 benua. 45 buah negara, termasuk dalam Malaysia sendiri. Wow. Masya-Allah. So rezeki Ramadan, package makanan Ramadan ni yang kita minta kalau boleh kita taja bersama ni adalah sebahagian daripada rantaian. It's a chain of kerja kemanusiaan yang dibuat. Jadi sebab itulah untuk 10 tahun yang lepas ni saya pilih untuk sepenuh masa. It's being professionally done. Yalah. 10 tahun ya, sepenuh masa. Baik. Okey, kalau Bro Zairul boleh cerita dengan saya. Saya sangat terinspirasi bila cerita tentang kerja kemanusiaan dan sebagainya. Kalau dalam banyak kerja kemanusiaan yang pernah Bro Zairul terlibat, yang paling menyentuh hati, yang paling di depan mata rasa sebab tak tahan, apa mungkin boleh kongsikan sikit dengan penonton? Okey, pada bulan Ramadan 2017, kita memang sudah kempen berkenaan mangsa kebuluran di Somalia. Baik. Saya berada di Mogadishu pada ketika itu. Mogadishu antara 3 ibu negara yang
Kalau tak pingat emas, pingat perak, pingat gangsa yang terbahaya. Ya. Yang paling selamat di Mogadishu hanyalah airport dia. Macam kita landing di KLIA, itu saja yang paling selamat. Tapi kami terpaksa keluar. Dan di situlah kalau tidak sebelum ni saya menceritakan kepada rakyat Malaysia tentang orang yang berpuasa tetapi tak tahu bila nak buka, tak tahu bila nak sahur. Sebab mereka adalah mangsa kebuluran. Jadi waktu itulah maknanya kita melihat sendiri sebab kita cuba nak membina telaga air di sana. 1.5 juta orang berada di lebuh raya Mogadishu Afgui. 1.5 juta orang. Wah. Islamic Relief sudah berada di sana lebih daripada 25 tahun. Dan itulah kali pertama Allah Ta'ala takdirkan dan saya selamat balik, Alhamdulillah. Telaga, kompleks telaga pun dah siap 2019 pergi lagi. Itulah antara apa tu yang kita buka juga pada Ramadan kali ini, dana wakaf sistem air itu. Sebab orang berjalan 6 km untuk mencari air. Ada seorang tu nama dia Salolo. Adik Salolo ni daripada umur 7 tahun sampai 44 tahun, bahu dia ni macam nak ni sebab dia kata setiap hari kena angkat air. Masya-Allah. Kita komplain sendiri pasal air, kita angkat air. Lepas tu satu keluarga yang kami jumpa di salah sebuah kamp Farsoli berdekatan dengan Mogadishu, lebih kurang 2-3 km. Remember, Mogadishu is a capital. Tetapi pengeboman tu biasa di sana. Kami lalu pun nampak ni. Oh ya. So sebab anak-anak menangis. Ni mangsa kebuluran ya. Lari beratus kilometer daripada kampung hanya nak cari air dan makanan. This is Ramadan tau. This is Ramadan. Jadi kan melalui staf saya kata, apa ibu ni tengah buat? Daun bakure dia panggil, bakure yang manusia tak makan pun. So what she did was dia masukkan dalam bekas, ada air, tu dia kacau. Okay. Kacau, masa tu dah 1 jam sebelum buka. 1 jam sebelum buka. So rupanya dia kacau tu sebab dia tak nak anak-anak dia tu menangis. Dia bagi harapan yang palsu lah pada anak dia. Allah. Dia kata tak apalah ini nanti sebenarnya tak boleh dimakan daun itu. Allah. Wah. Sebab itu tadi di belakang sebelum kita bersihran, saya berborak dengan saudara Roze. Saudara Roze pun pernah bersama dengan saya, kru TV3 di Bosnia. Tapi Bosnia mungkin keadaannya lain sikit. Ni saya mencerita tentang dia. Baik, ini adalah sesuatu yang saya rasa madam kita terkesan. Kita tak tahu nak cakap macam mana sebab yang berada di sana Bro Zairul yang alhamdulillah selamat kembali di tempat yang cukup bahaya dan itu adalah realiti mereka setiap hari. Betul. Bayanglah kita yang saya selalu buatlah, saya suka minum air sejuk. Ya. So saya akan ambil dalam 1 gelas daripada mesin air tu. Yang kita first world senang ambil air whatever dia punya batang ambil je. Dan saya kalau minum half dia dah sejuk dah, saya akan buang, saya akan ambil sejuk baru. Bayanglah orang kena jalan 6 km nak ambil air dia, rasa salah, memang rasa bersalah lah. Ya. Memang rasa salah. Jadi lepas ni ambil wuduk kena jimat, minum air kena minum habis. Cuba bayangkan yang saya sebut tadi. Sebab kita memikirkan orang lain yang tak pernah terbayang kesusahannya. Masya-Allah. Yang tadi tu yang kena jalan 6 km, umur dia berapa? Daripada umur dia lebih kurang 7-8 tahun lah begitu sampai umur 44 tahun. Kerja dia berjalan untuk mengambil air, mencari air. Dan air dia jangan sebut ya bersih ke tidak. Mengambil keladak dengan ninya semua banyak minum kematian yang datang daripada minum air tu kan. Okey, dialah. Okey, so terkedu sekejap ya Wan. itulah. Terkedu sekejap. Okey, kalau kita cakap pasal NGO lah, sebenarnya apa macam boleh kata sedikit cabaran-cabaran yang biasa NGO akan dapat lah? Sangat banyak. Sebab saya bukan mencerita pergi ke Somalia, saya balik. Kita balik, kita rasa ada keluarga alhamdulillah balik Malaysia dan sebagainya. Itu pun kali pertama, bertahun-tahun saya terbang, itulah kali pertama dalam masa 35 years of travelling, kita dah ada boarding pass, kita dah tunggu dekat airport. Kapal terbang tak nak turun. Nak menunjukkan bahayanya Mogadishu ni. Akhirnya kita terpaksa beli tiket lain, divert ke Nairobi untuk cari penerbangan balik ke Malaysia. Punya bahayanya. Baik. Saya nak sebutnya ialah orang Islamic Relief Somalia, they are there. Mereka berada di sana. Kalau kena bom apa mereka akan mati. Di Syria pun sama, di Yemen pun sama, di Sri Lanka pun sama. Ini negara yang saya dah pergi. Saya pernah bawa kru TV3 pun ke sana ya. Itu kelebihan kita. That's why bila saya cerita ni, I'm talking about benda yang sebenarnya betul yang kita nampak sebab tim kita berada di sana. So cabarannya banyak. Satu, security. Kita civilian. Kita bukan ada senjata dan kita tak boleh. According to the International Code of Conduct, kita kena neutral. Yang keduanya pertukaran mata wang yang berubah. Yang ketiganya kalau di Yemen,
antara satu-satunya NGO yang masih boleh beroperasi sampai ke dalam is Islamic Relief. Sebab tu United Nations banyak bagi ni kepada kami, tetapi SOP dia bertukar. Sekarang ni daripada Seri Damansara katakan kita tribal nak keceras, SOP berubah. Ini kita bawa ni gandum tepung ni berapa banyak ni kan. Bayangkan SOP berubah setiap hari, setiap jam ni. Itu satu. Lepas tu dari segi Islamofobia, dia kata orang Islam ni semuanya teroris. Sedangkan kita bantu adalah semua. So itu secara ringkas lah kalau cabaran ini, belum cerita lagi yang betul-betul teroris yang mengancam kita dan sebagainya. Okay, saya sebenarnya ya kita boleh cakap macam-macam saya nak tanya lah. Tapi okey. You pun sendiri pun lah, Bro Zairul punya sendiri. You punya mentally you macam mana? Dah berapa lama dah buat kerja ni, dah macam-macam you pernah tengok. Macam ada tak ganggu benda mental health you ke macam mana? Mungkin terbayang-bayang saya rasa saya suka buat kerja macam ni, suka tengok, tapi saya rasa saya tak boleh buat kerja macam ni. Secara mental. Secara mental saya tak tahu. Saya tak berapa kuat. Bagaimana macam Dayah dan juga Nikmat dan being trained to be in media, kami pun kena dilatih juga untuk itu. Tahun 2001, saya buat kerja luar biasa, saya minta cuti daripada majikan saya di Petronas. Bos saya kata, you buat kerja gila ke? Saya nak ke Afghanistan pada masa itu. 2001 dibom. Kita adalah NGO Malaysia yang pertama masuk melalui Sultan Afghanistan. Masa itu saya dengan NGO Malaysia yang lain. Saya bayar tiket saya sendiri, saya pergi. Bos saya kata, gila ke itu masuk itu tengah dibedil? Memang saya balik ke Malaysia 3 bulan macam tu saya fobia. Mentally saya terganggu. Tapi bila dah sepenuh masa ni, kita being trained untuk berhadapan dengan, sebab itulah bila kita kata misi ke Somalia, ataupun bila saya bawa tim saya ke negara mana pun, saya kata it's a one way ticket. Buatlah wasiat banyak sebab kita tak sure kita akan balik ke tidak. Even if bila kita ke Bosnia pun, bila kita ke Kosovo, bila kita ke Sri Lanka, kita tak sure lagi tau. Because sama ada kita berada dalam kawasan konflik. Konflik tu memang ni lah. Kalau tak konflik pun kawasan yang kotor. Kawasan yang ada wabak, pandemik sebagainya. So tapi itulah maknanya Allah Ta'ala takdirkan kita ni menjadi jembatan kepada rakyat Malaysia to come back dan bercerita pada saudara-saudari bahawa this is Ramadan. Ramadan ni dah datang, pergunakanlah ia dengan baik. Supaya akhirnya we can clean ourselves, kita akan menjadi manusia yang luar biasa, lebih prihatin, lebih baik, lebih bersyukur. Masya Allah, saya rasa perkongsian ni kalau boleh kita boleh 3 hari 2 malam boleh duduk dengan Bro Zairul. Tapi itulah kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak sudi kongsi dengan kami tentang kisah-kisah aktiviti kemanusiaan yang luar biasa, sangatlah mulia. Dan datang balik nantilah. InsyaAllah kita saya minta satu sahaja. Okey. Tolong simpan nombor telefon ni 0389263434 ataupun pergi ke Facebook atau website kita Islamic Relief Malaysia. Baik. Islamic Relief Malaysia. Just go to our Facebook, TikTok, kita semua ada banyak maklumat di situ. Dan bersamalah, kalau tak boleh banyak, sikit asalkan ikhlas. Bagilah RM1 satu hari ke apa, didik diri kita supaya kita boleh sekurang-kurangnya memberi kepada lebih daripada 45 buah negara yang kita bantu dengan pack rezeki Ramadan kita. Baik, Bro Zairul, terima kasih banyak. Saya rasa semua penonton pun memang itulah, tak tahulah. Terus terkesan dan ingat jangan lupa untuk lawat Facebook dan sebagainya. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief ya. Terima kasih. Rezeki Ramadan. Terima kasih.